Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman dan rakan-rakan yang saya kasih sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita masih meneruskan kehidupan kita sebagai seorang khalifah dan sebagai orang yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas perjuangan baginda, jerih payah baginda, pengorbanan baginda. Pada hari ini kita dapat merasai nikmat iman dan Islam, alhamdulillah. Teman-teman dan rakan-rakan yang saya kasih sekalian, InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan satu topik yang diberi nama sebagai risik minda guru. Ini adalah tugasan yang diberikan pensyarah kepada saya, dan saya hanya mengulas berkaitan dengan ceramah yang saya dengar daripada Profesor Dr. Muhayya berkaitan dengan guru. Sebelum saya pergi ke slide yang berikutnya, saya punya presentation saya akan memecahkan kepada 3 topik. Topik yang pertama adalah saya akan mendefinisikan guru itu apa. Yang kedua adalah peranan seorang guru, dan yang ketiga adalah teguran buat guru. Okey, baik, saya pergi ke slide yang pertama. Okey, guru ini kalau kita tahu bahawa dia adalah seorang yang memberikan ilmu, dan guru ini kalau dalam istilah Arab orang panggil muallim, orang yang mengajar. Itu disebut sebagai seorang guru. Dan guru juga kita boleh tahu bahawa mereka ini adalah orang yang memainkan peranan penting dalam mendidik anak bangsa, dalam mendidik anak-anak muda untuk terus untuk terus melakar ataupun membina masa depan yang akan datang. Okey, baik. Slide pertama adalah berkaitan dengan peranan guru. Apa itu tugas seorang guru sebenarnya? Okay, baik. Dalam rakaman yang saya dengar melalui Profesor Dr. Muhayya, peranan seorang guru adalah orang yang memberikan ilmu dan menyampaikan ilmu. Dan guru adalah orang yang mendidik anak bangsa. Sebab itulah Profesor Muhayya telah memberitahu bahawa jika guru terdidik, maka terdidiklah anak bangsa. So, sebelum guru nak mendidik seorang pelajar, maka dia kena didik diri dulu untuk dia faham peranan dia yang sebenar-benarnya sebagai seorang guru. Okey, seterusnya didikan guru memberi impak yang besar kepada negara, bangsa dan agama. Sebab itulah kalau kita lihat Ibn Khaldun pernah menyebut bahawa jika kita ingin melihat masa depan ataupun kepimpinan negara itu akan datang, maka kita kena lihat pemuda pada hari ini. Di situ kita melihat bahawa peranan seorang guru cukup besar untuk mendidik anak bangsa pada hari ini untuk meneruskan legasi kepimpinan negara yang akan datang. So, guru memainkan peranan penting. Yang seterusnya, kenapa memilih? Okey, kadang-kadang dalam kehidupan, dalam dunia profession hari ini, kebanyakan guru mereka ini menjadi guru semata-mata ingin memenuhi tuntutan pekerjaan. Dan ada juga di kalangan guru yang memilih guru ni atas dasar minat dan betul-betul ingin mendidik anak bangsa.
Dan perkara ini perlu jelas di kalangan guru bahawa peranan mereka ini adalah untuk mendidik dan mengajar anak bangsa. Bukan sahaja mereka ingin memenuhi tuntutan pekerjaan, ataupun kita boleh kata sebagai istilah makan gaji, yang tahu setiap bulan dapat gaji sudah, dan sikap untuk mendidik anak bangsa itu tak ada. Ini yang perlu jelas bagi peranan seorang guru. Okey, slide seterusnya, teguran buat guru. Di dalam rakaman tersebut ada beberapa teguran yang diberikan oleh Dr. Muhaya terhadap kebanyakan guru pada hari ini. Okey, yang pertama, guru selalu melebihkan pelajar yang pandai berbanding tidak pandai. Kecemerlangan seseorang bukan bergantung pada kecemerlangan akademik akan membuatkan seseorang itu menjadi pandai. Wahyu membuat kita lebih pandai. Sebab itu kita lihat bahawa guru hari ini mereka melebihkan orang pandai dengan orang tidak pandai. Sebagai contoh, ada beberapa sekolah yang cuba memisahkan anak murid yang cemerlang dan tidak cemerlang. Sepatutnya hal ini tidak berlaku, sebab kecemerlangan itu bukan diukur pada akademik, tapi kecemerlangan itu diukur pada sasiah dan rohani. Itu yang penting bagi seorang guru. Okey, baik. Beberapa persoalan yang cuba ditimbulkan oleh Profesor Muhaya kepada guru. Dia kata bagaimana sasiah dan akhlak guru terhadap anak murid. Dan benda ni guru perlu jelas bahawa sebelum kita ingin menjadi role model kepada anak murid, maka guru perlu tampilkan sasiah dan akhlak yang mulia supaya ia dilihat baik pada pandangan anak murid. Jangan sesekali membunuh keyakinan anak murid dengan komen negatif. Kita boleh lihat realiti berlaku pada hari ini. Kebanyakan sekolah, guru bila mana bertanyakan soalan atau bertanya soalan anak murid, dan kemudian anak murid bangun memberikan jawapan, tapi jawapan itu salah, dan guru itu telah memberi komen negatif. Sebagai contoh, dia kata, kamu buat apa kamu tak tahu, contohnya apa yang kamu buat di rumah sehingga kamu tak tahu soalan yang saya berikan. Kamu buat apa? Kamu main bola, kamu habiskan masa dengan aktiviti yang tidak manfaat. Itu adalah contoh komen negatif yang diberikan oleh guru terhadap pelajar. Itulah sebab guru jangan sesekali memberi komen negatif, tetapi guru perlu memberi komen yang positif, komen yang membina, supaya pelajar ini terus bersemangat untuk menuntut ilmu dan terus mengikuti pembelajaran yang diajar oleh guru tersebut. Okey, guru harus memikirkan bahawa setiap perkara yang dilakukan memberi faedah dan ganjaran kepada mereka, dan guru juga mesti fokus pada kerja yang hakiki. Maksudnya, hari ini kita lihat ada di kalangan guru, mereka ini tak kala mereka mengajar, tapi mereka juga berbisnes. Maksudnya ada kerja lain selain pada kerja guru. Dan faktor ini yang menyebabkan bahawa mereka lupa bahawa kerja hakiki mereka ini adalah untuk mengajar. Tetapi tak salah untuk guru menyertai dalam dunia keperniagaan, tetapi pengurusan masa perlu dititik beratkan oleh seorang guru untuk difokuskan kepada mendidik dan mengajar pelajar. Seterusnya, guru menjadikan profesion. Guru perlu menjadikan profesion seorang guru ini sebagai tujuan hidup. Dia perlu meletakkan bahawa tujuan aku hidup ini untuk aku mengajar, untuk aku mendidik anak bangsa, macam tu. Dan guru perlu memikirkan bahawa setiap anak murid yang diajar itu sebagai ladang pahala dia untuk di akhirat. Dia akan duduk sebagai ladang pahalanya di akhirat. Sebab orang yang mengajar ni, mereka akan mendapat ganjaran terhadap apa yang diajar. Okey, title guru disiplin perlu ditukar pada guru kasih sayang. Dan selain itu, guru sekarang lebih mengejar profesi berbanding mengajar.
Teguran lain, guru harus menggunakan pendekatan rakan terhadap anak murid. Dan guru mesti sayang kepada anak murid. Banyak rahmat Allah untuk orang yang baik. Dan guru juga perlu mengubah minda untuk memberi. Jangan menyebut benda negatif kepada anak murid kerana ilmu bukan milik kita. Dan lastly, jangan bagus dengan anak murid. Next slide. Sebelum guru ingin menegur anak murid, pastikan mereka sayang kita. Kita nak ajar ni, sebelum kita nak tegur ni, sebelum kita nak menegur anak murid, pastikan mereka ni sayang kita. Maksudnya kita menangkan hati dia, tegur dengan pandangan yang elok. Itu maksudnya. Dan apabila pelajar terima pujian dari guru, maka timbullah imej positif terhadap guru. Sebab itulah kita kena, sebagai seorang guru ni, kita perlu membina connection, kita perlu ada network, kita perlu bina hubungan dengan anak murid supaya ada terikatan antara kita dan dia. Bila mana kita ada terikatan antara guru dan murid, maka segala teguran ataupun pandangan kita terhadap anak murid tersebut, maka ia akan dilihat sebagai teguran yang positif. Teguran yang positif oleh anak murid. Secara kesimpulan yang saya boleh berikan adalah guru perlu memahami dengan jelas peranan mereka untuk mendidik anak bangsa. Jika tiada guru, maka bagaimana ada tuju anak murid pada masa akan datang, terutamanya anak muda pada hari ini. Dan yang seterusnya, guru perlu menjadikan profession itu sebagai tujuan hidup mereka. Tak salah untuk guru untuk menyertai profession lain. Contoh, tak salah untuk guru untuk menyertai bidang profession lain untuk mendapat pendapatan sampingan sebagai contoh bisnes. Tapi mereka perlu jelas bahawa sebagai seorang guru, mereka kena fokus. Mereka punya tujuan adalah untuk mengajar. Dan saya rasa itu saja. Akhir kata, terima kasih kepada semua. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.